Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China, yang mana kita tahu di media-media telah pun juga disiarkan, dan juga dalam ucapannya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun mengumumkan bahawa kita mendapat pelaburan yang tertinggi dalam sejarah setakat ini, yang mana melibatkan RM170 bilion. Ini adalah satu prestasi yang terbaik untuk ekonomi negara kita. Apa yang kita lihat daripada lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China ini, kita lihat apabila benda-benda yang baik seperti ini, pihak pembangkang tidak ada pun mengumumkan. Yang mereka hari itu sibuk petikaikan adalah berkenaan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Arab, yang mana dipersoalkan adalah isu tidak boleh masuk Kaabah, isunya tak boleh berjumpa dengan Raja Arab. Yang rakyat negara ini mahu adalah pelaburan seperti ini. Kita pergi negara luar membuat MOU, G2G dan sebagainya adalah untuk kita mendapat pelaburan, agar apabila pelabur percaya dan pelabur mahu melabur ke negara kita ini, hasilnya adalah kepada kita rakyat. Bukan apabila pergi dekat negara Arab, berjumpa dengan Raja Arab, berjumpa dengan Tengku Mahkota Arab, kita tak buat pelabur, tetapi kita pergi, perjalanan kita dibiayai oleh kerajaan dan akhirnya tidak menguntungkan. Dan akhirnya duit kantong negara digunakan sewenang-wenangnya. Ini yang rakyat persoalkan. Jadi saya lihat pihak pembangkang memainkan isu. Saya lihat daripada pihak PAS, daripada pihak Bersatu, hari ini berkokoklah berkenaan dengan isu pelaburan ni, agar negara lain juga melihat bahawa Malaysia ini negara yang kukuh ekonominya, negara yang kukuh politiknya, agar masuk ke negara kita ini untuk melabur. Tapi apa yang pembangkang lakukan hari ini, mereka sibuk mencari kesalahan kerajaan yang ada, agar kerajaan ini tumbang, agar kerajaan ini tidak stabil, dan akhirnya harapan mereka untuk mengambil alih. Tetapi akhirnya juga akan membawa ke lembah hutang yang begitu besar dan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah bezanya di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menjadi Perdana Menteri. Yang mana dulu kita ada orang yang kita panggil sebagai abah kau itu. Tetapi akhirnya beliau tidak berjaya membawa pelabur masuk, tetapi pelabur yang ada akhirnya lari ke negara luar, dan akhirnya kita dah rugi banyak. Apa yang berlaku, impaknya adalah kepada kita rakyat. Dan hari ini, daripada hasil yang mereka jadikan kerajaan mereka daripada pintu belakang itu, kita tidak mendapat apa-apa, dan akhirnya inflasi melonjak. Kita juga susah nak mencari pelabur. Tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri telah pun menjadi Perdana Menteri hari ini, kita lihat beliau pergi melawat negara China dan akhirnya membawa satu pelaburan yang menguntungkan negara kita ini. So saya juga nak bertanya kepada Pak Lebay PAS ni, yang begitu lantang menyerang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan isu kaum dan agama. Hari ini negara yang kamu katakan komunis itu telah pun melabur ke negara kita ini berjumlah 170 bilion. Apa hujah kamu orang? Jadi impaknya adalah sampai ke Kelantan, Terengganu dan juga negeri-negeri pimpinan PAS. Apa impak yang lain juga? Akan menyebabkan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Dia juga melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah yang pimpinan PAS. Jadi isu bermain dengan sentimen perkauman agama ni sudah dihentikan sepatutnya. Ahli politik seperti pemimpin PAS, seperti Presiden PAS, harus lihat ke depan bahawa negara ini perlu kemajuan untuk rakyat. Rakyat nak makan. Ahli politik bolehlah bercakap, lepas tu membangkang benda-benda yang tak bagus. Akhirnya kita rakyat. Dia tetap kembali kepada kita rakyat. Jadi itulah yang saya lihat, bahawa pihak pembangkang tak payahlah. Hari ini dengan pelaburan yang kita dengar diumumkan paling tinggi dalam sejarah, kamu orang tak nak bangga. Yang kalau pergi ke Arab tu baru kamu nak bangga. Jadi rakyat di luar harus melihat bahawa sebagai seorang ketua negara, memimpin negara, kita lihat tanggungjawabnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kepimpinan Perikatan Nasional, tanggungjawabnya sangat besar, yang mana saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedaya upaya untuk mencari pelabur, untuk memulihkan ekonomi negara ini, yang mana telah pun
rosak dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, termasuk daripada pemimpin negara kita yang begitu lama, yang memainkan isu sentimen perkauman. Konon-kononnya hari ini seolah-olah orang Melayu itu miskin disebabkan kerajaan yang ada hari ini. Jadi ini adalah satu permainan yang pada saya tidak menguntungkan siapapun, termasuklah kaum majoriti Melayu dan Bumi Putra ini. Kalau kita masih lagi nak seperti itu, maka negara kita ini akan menjadi seperti negeri yang dipimpin oleh PAS. Yang mana pelabur tak nak masuk. Pelabur asing nak masuk pun takut. Jadi kita jangan begitu. Dalam negara ini kita perlukan kelangsungan ekonominya. Ekonominya datang daripada negara luar, yang mana dikritik hebat oleh pemimpin-pemimpin PAS selama ini. Saya nak menunggu apa kenyataan pemimpin-pemimpin PAS selepas ini berkenaan dengan isu kita dapat pelaburan terbesar daripada negara yang sebelum ini dikatakan sebagai komunis, bermain dengan sentimen perkauman. Adakah pemimpin PAS nak terima kenyataan? Lepas ini, kalau pelabur masuk ke dalam negara ini, kalau saja IC mereka datang daripada negeri pimpinan PAS, kita tak payah nak suruh dia kerja. Boleh tak macam tu? Dah tentunya tak boleh kerana mereka rakyat Malaysia. Tetapi cara pimpinan PAS berfikir lain. Yang selama ini rakyat di negeri kepimpinan PAS ni pergi ke Selangor, pergi ke Johor, pergi ke Singapura. Kenapa PAS tak boleh menyediakan peluang pekerjaan? Kenapa PAS memerintah begitu lama ekonomi dalam negeri mereka tak boleh berjaya bawa, iaitu pelabur-pelabur untuk menentukan hala tuju negeri mereka itu stabil dan ekonominya bergerak. Ini ramai-ramai pergi kerja ke negeri orang lain kerana pemimpin PAS gagal. Ini hakikat, tapi mereka tidak nak mengaku. Kalau berdaya, kalau bercakap, nomor satu mereka. Tapi pelaksanaan gagal. Teori cantik, praktikal hancur ke laut. Ini adalah satu kritikan daripada saya sebagai anak muda melihat, yang mana apabila kerajaan melakukan perkara yang baik, mereka tak nak cerita. Tapi kalau kerajaan melakukan kesilapan sedikit, wah, diwawalkan sampai begitu besar. Patutnya ini tanggungjawab bersama pembangkang dan kerajaan. Apabila ada satu kejayaan Perdana Menteri, maka kau umumkan supaya menambahkan lagi pelabur, menambahkan lagi kita punya ekonomi negara ini menjadi baik. Kejayaan Perdana Menteri hari ini, kejayaan pembangkang juga. Semakin banyak kita punya pendapatan, semakin pulih keadaan ekonomi kita, maka negeri pembangkang juga mendapat manfaat, termasuk ahli-ahli parlimen pembangkang, termasuk ahli-ahli politik pembangkang yang akan mendapat limpahannya. Jadi sepatutnya mereka fikir ke depan sebagai pembangkang, bukan kerja membangkang tapi hanya membangangkan diri setiap masa. Buat apa? Rakyat menilai daripada luar. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.